Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Yang bahagia pengacara majlis, Yang berhormat Datuk Haji Abdul Latif bin Haji Bandi, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang turut hadir, Yang berhormat Datuk Jais, Yang berhormat Datuk Hasni, Yang berhormat Datuk Haji Ismail Karim, Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang berhormat ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Yang berbahagia Datuk Bandar Johor Bahru, dan yang dipetua PBT, pengerusi ketua WIP dan ketua-ketua WIP, ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan dan agensi, def-def jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, setelah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada malam yang berbahagia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sempena dengan majlis perasmian Konvensyen Ahli-Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor sesi 2016-2017 dan juga pelancaran hari terbuka Pelan Transformasi Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor. Saya ucapkan berbanyak terima kasih atas penghormatan yang diberikan kepada saya untuk bersama dalam malam ini. Kalau tak salah saya, ini kali yang kedua saya dapat bersama-sama. Saya ingat kali pertama dalam 2 tahun yang lalu, dan menjelang nak pilihan raya baru Datuk Latif jemput saya sekali lagi untuk bersama malam ni. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak penganjur, khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Haji Latif Bandi dan pasukannya atas kejayaan merancang dan menganjurkan konvensyen kita pada hari ini. Dan saya juga mengalu-alukan kehadiran semua ahli-ahli majlis yang telah dapat menjayakan konvensyen sepanjang 2 hari ataupun 3 hari pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan adalah satu perkara yang amat kritikal. Perkara ini menjadi semakin mendesak kerana keperluan dan corak kehidupan rakyat itu sendiri telah banyak turut berubah. Malaysia yang kita diami ini serta semua aspek berbangsa dan bernegara telah mengalami pelbagai transformasi yang luar biasa, semuanya kerana dampak globalisasi yang dipacu teknologi maklumat dan komunikasi serta kemajuan sains yang menakjubkan. Segalanya jadi pantas. Urusan dan keperluan rakyat Malaysia juga menjadi lebih kompleks dan rumit. Semua ini menuntut cara kerajaan berfungsi untuk berubah. Sistem penyampaian kita mesti bukan sahaja pantas, tapi canggih. Kerana Malaysia yang berubah ini juga sudah menjadi sangat kompleks dan canggih. Maka kerana itu, pada ruang ini
Saya ingin mengambil kesempatan untuk membuat seruan kepada semua ahli-ahli majlis pihak berkuasa tempatan bahawa kalianlah yang harus memacu perubahan ini. Pada bahu tuan-tuan dan puan-puanlah terpikul tanggungjawab yang sangat besar untuk memaknakan pelbagai dasar kerajaan, untuk memberikan pelbagai pencerahan, untuk menterjemahkan gagasan besar kita, iaitu Johor yang berkemajuan. Dan saya mempunyai sebab untuk berkata sedemikian kerana ahli-ahli majlislah yang merupakan perwakilan yang mewakili pelbagai pemegang taruh, dari parti politik kepada pergerakan sivil, dari rakyat biasa kepada pelbagai pergerakan lain dalam masyarakat tempatan. Kalian tahu masalah setempat, memahami aspirasi kerajaan dan aspirasi masyarakat tempatan. Maka amatlah penting mandat yang diberikan dilaksanakan dengan sebaiknya agar PBT kita menjadi lebih baik, lebih berdaya saing dan lebih inovatif, sesuai dengan persekitaran Johor dan Malaysia yang sudah berubah. Gunakan peluang dalam semua mesyuarat majlis untuk mengutarakan kecerdasan baru dalam sistem penyampaian kerajaan. Manfaatkan segala ruang yang ada untuk mengetengahkan idea yang lebih inovatif, kreatif dan termaju untuk menjadikan perkhidmatan kerajaan di peringkat tempatan berada dalam kelasnya yang tersendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ingin diukur kejayaan sebenar sesebuah negara, maka lihatlah pentadbiran majlis berkuasa tempatannya. Kerana disitulah keberkesanan pelbagai dasar negeri dan negara dilaksanakan. Adakah dasar perumahan kita berjaya? Adakah sistem pengangkutan kita berkesan? Adakah pengurusan persekitaran kita lestari? Adakah segala keperluan rakyat dapat diselesaikan dengan baik? Dan jika gagal, kenapa ianya gagal? Semuanya hanya dapat diukur melalui keberkesanan tadbir urus di peringkat kerajaan tempatan. Maka kerana itulah di negara maju seperti United Kingdom, di Amerika, di Jepun, malahan di negara seperti Indonesia dan Turki, pemimpin nasionalnya selalu dipilih dari sosok yang berjaya sebagai datuk bandar di kota besar mereka seperti New York, Istanbul, London dan juga Jakarta. Justru itu, kejayaan Johor dan kejayaan kita untuk menterjemahkan Johor berkemajuan sebenarnya dipacu oleh ahli majlis berkuasa tempatan PBT. Namun peranan ahli majlis sahaja jauh dari memadai. Sistem perkhidmatan PBT juga harus diubah. Adalah mustahil untuk ahli majlis kita berperanan positif jika PBT, governance dan birokrasinya tidak berubah seiring dengan perubahan dan fungsi kerajaan yang moden. Budaya yang lama, sistem yang perlahan, birokrasi, semuanya harus berakhir. Kerana jika tidak, semuanya akan hanya merumit dan melambatkan lagi pelbagai proses penyampaian perkhidmatan kerajaan. Maka wujud keperluan yang sangat mendesak untuk kita memastikan
sistem perkhidmatan PBT yang lebih produktif, lebih cekap, lebih amanah, lebih telus dan lebih moden. Malah ia mesti lebih kreatif dan berinovatif. Dan sekadar menyatakan kesungguhan untuk berubah sahaja sangat tidak memadai. Kita harus benar-benar melakukannya. Kita harus memastikan yang rakyat dapat merasai dan melihat perubahan dan peningkatan kecekapan tersebut. Maka persoalan besarnya sekarang, bagaimana kita semua ahli-ahli majlis dan PBT harus melakukannya agar Johor boleh menjadi perintis kepada kejayaan memodenkan perkhidmatan PBT sekaligus meningkatkan kecekapan sistem penyampaian kerajaan negeri. Pertama, pembangunan modal insan mesti menjadi sasaran dalam setiap perancangan pembangunan dan pengurusan sumber manusia PBT. PBT memerlukan tenaga kerja yang bukan sahaja rajin, berintegriti dan ikhlas bekerja, tetapi golongan pekerja yang cekap, yang berkemahiran tinggi serta profesional, pekerja dalam kelas terbaik. Malah mereka mestilah memiliki penguasaan bahasa yang baik dan mempunyai pendedahan peringkat antarabangsa. Mereka adalah barisan hadapan atau duta kecil sistem perkhidmatan kerajaan kita. Jadi amat penting untuk mereka menjadi kelompok pekerja yang bermaklumat, yang berpengetahuan luas dan mengetahui dengan mendalam dan betul segala selok belok sistem kerajaan. Kerana setiap nasihat dan perkara yang mereka lakukan semasa bertugas itu berkepentingan awam dan mewakili kerajaan. Di pihak pegawai atasan dan tampuk peneraju PBT itu pula, kepimpinan berdasarkan prestasi mestilah menjadi budaya. Setiap penilaian dan sasaran kerja mestilah berkisar tentang merekodkan prestasi yang cemerlang. Malah setiap pertimbangan dan keputusan harus berasaskan prestasi dan bukannya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kedua, PBT perlu memfokuskan kepada peningkatan inovasi dan kreativiti. Saya akui bukan mudah untuk merubah, mencipta dan memperkenalkan citra baru, dan bukan mudah untuk mengajak semua pihak membuka ruang seluas-luasnya agar idea yang segar dan bernas dapat tumbuh, bercambah dan memberikan kebaikan. Cabaran paling besar untuk kreativiti dan inovasi itu menjadi kelaziman yang baru adalah keengganan pelbagai pihak untuk berubah. Tetapi menerima sahaja status quo itu juga bukan lagi pilihan. Kita hanya ada satu jalan, iaitu melakukan perubahan. Jika tidak, kita akan tersisih dan tersasar dalam Malaysia yang sedang berubah deras ini. Dan kalau kita semak semula, kebanyakan rungutan dan ketidakpuasan hati orang awam dengan PBT atau mana-mana agensi kerajaan yang lain, ia semuanya bersangkutan dengan budaya kerja kita, tentang betapa ceteknya inovasi dan betapa matinya kreativiti. Pada kebanyakan di luar sana, mereka berasa budaya kerja penjawat awam adalah sangat perlahan, terlalu rumit, terlalu berlapis-lapis, terlalu ketat
dan tidak anjal. Benar, saya akui kita harus bertindak mengikut prosedur standard dan carta aliran kerja yang telah ditetapkan. Namun, kita juga harus faham bahawa dalam kebanyakan keadaan, masalah dan urusan orang awam, kita mesti bersedia untuk keluar dari garisan kelaziman yang membuntukan. Sebaliknya, kita mesti bersedia untuk mencari dan mencadangkan penyelesaian baru yang di luar kotak, yang menyanggah kelaziman, dan yang lebih penting, ia menuntut kita untuk bersifat lebih anjal dan praktikal. Jadi, untuk memoden dan meningkatkan sistem penyampaian PBT di Johor, saya percaya yang PBT harus mewujudkan ruang untuk kaki tangan awam meneroka idea-idea yang di luar kelaziman. Raikan kreativiti, bongkar segala potensi untuk melakukan inovasi. Jangan terlalu tertutup dan terikat dengan cara lama, dengan hierarki dan dengan proses yang lapuk. Perkhidmatan awam mesti berani mengambil risiko, berani mencuba sesuatu yang baru, berani mengambil tanggungjawab progresif dalam menyelesaikan masalah rakyat. Hanya dengan prinsip inilah Johor serta seluruh jentera perkhidmatan awamnya mampu ke hadapan dan berkemajuan. Ketiga, PBT Negeri Johor harus mempunyai strategi pengukuhan kewangan sendiri. Saya kira dalam zaman milenial ini telah tiba waktunya pihak berkuasa tempatan mula memikirkan strategi untuk meningkatkan kemapanan pengurusan kewangannya sendiri dan tidak hanya menyerahkan kepada kerajaan negeri dan sebagainya. Setiap PBT lebih mengetahui akan potensi dan keperluan kawasan mereka masing-masing. Mereka seharusnya tahu ruang yang bagaimana yang boleh meningkatkan hasil mereka. PBT bukan wujud setahun dua. Ia telah berada begitu lama dalam sistem perkhidmatan ini. Sewajarnya melalui pelbagai inovasi, PBT sudah boleh mempelbagaikan sumber hasil dan juga dananya. Maka adalah tidak keterlaluan jika kita mengharapkan setiap PBT untuk menampilkan plan dan strategi pengurusan kewangan mereka sendiri. Kementerian Kewangan ini akan memberikan PBT lebih otonomi, menjadikan ia lebih demokratik dan terbuka, dan meningkatkan mutu perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Keempat, PBT Negeri Johor harus mewujudkan persekitaran yang lestari dalam masyarakat. Perkara keempat ini amat berkait rapat dengan perkara ketiga yang telah saya sebutkan sebentar tadi, iaitu keperluan PBT untuk membuat perancangan dan plan tindakan strategik masing-masing. Bezanya kali ini, ia bukan merujuk kepada pengurusan kewangan, tetapi strategi mengoptimumkan penggunaan persekitaran secara lestari dan strategik. Masyarakat kita bukan sahaja memerlukan persekitaran yang pesat membangun, tetapi yang lebih penting, setiap agenda pembangunan tersebut haruslah turut mengambil kira aspek kesejahteraan hidup. Kita harus melihat adakah pembangunan dan pembinaan di sesuatu kawasan itu terlalu sesak, adakah ia terlalu hampir dengan sekolah dan kawasan perumahan, adakah ia sihat untuk alam sekitar, adakah ia akan menyumbang kepada pencemaran bunyi yang kronik, dan seperti yang selalu kita lihat, adakah ia mempunyai kawasan meletak kereta yang mencukupi. Kesemua ini adalah aspek-aspek pembangunan
yang sering diambil mudah, sedangkan ia memberi kesan secara terus kepada masyarakat kita dan juga alam sekitar negeri Johor. Yang kelima dan terakhir, PBT Negeri Johor harus mempunyai sistem komunikasi yang menyeluruh dan juga berkesan. Bagi menterjemahkan perkara ini, kita harus menyampaikan segala hasrat, perancangan dan pelaksanaan kepada rakyat dengan cara yang mudah dan juga berkesan, agar mereka memahami hala tuju pembangunan kita di negeri Johor. Dengan cara ini, rakyat akan dapat melihat dan merancang masa depan mereka dengan lebih baik, kerana mereka memahami aspirasi dan pelan kerajaan, termasuklah di peringkat PBT. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap apa yang saya kongsikan ini akan dapat dipertimbangkan demi memantap dan memodenkan PBT di Johor. Jika ada yang kurang, tambah baiklah ia, kerana akhirnya matlamat kita hanya satu. Kita hanya mahu memberi yang terbaik kepada rakyat kita. Apalah makna kita bercakap mengenai perubahan, kita bercakap mengenai usaha memperkenalkan transformasi, jika kita tidak tambah baik khidmat mutu perkhidmatan kita kepada masyarakat dan juga kepada rakyat. Dan seperti kata Yang Berhormat Datuk Latif sebentar tadi, memang benar apabila sampai masa setiap kali pilihan raya, sebenarnya yang menyumbang kepada peratus kegagalan kita untuk mendapat sokongan rakyat semuanya berkisar kepada perkhidmatan yang diberikan oleh pihak PBT. Dan hari ini benar juga seperti kata Yang Berhormat Datuk Latif, saudara-saudarilah yang merupakan ahli-ahli majlis yang akan berhadapan dengan pilihan raya umum. Ahli-ahli majlis yang bertanggungjawab, yang menjadi frontliner apabila kita berhadapan dengan pilihan raya umum. Menang ataupun kalah, banyak ataupun sedikit, sokongan yang kita dapat daripada rakyat bergantung kepada prestasi dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jadi saya berharap supaya melalui konvensyen ini, perkara-perkara yang telah pun kita nyatakan ataupun sampaikan, selain daripada perkara-perkara yang telah pun ditetapkan sepanjang masa konvensyen ini, akan benar-benar dapat dipertimbangkan. Mudah-mudahan matlamat kita mengadakan konvensyen ini akan berjaya. Saya ucapkan selamat maju jaya dan selamat bersidang dalam konvensyen ini. Saya yakin ia akan membuahkan sesuatu yang baik untuk masyarakat kita dan negeri Johor secara keseluruhannya. Jadi dengan kata-kata itu, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan konvensyen ahli-ahli majlis pihak berkuasa tempatan negeri Johor dan pelancaran hari terbuka Pelan Transformasi pihak berkuasa tempatan negeri Johor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.